Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala beri dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan kita daripada kuliah maghrib semalam, iaitu 1000 amalan sunnah sehari-hari oleh Syekh Khalid Al-Husainan. Sebelum pada itu saya mengalu-alukan kedatangan para tetamu pada pagi ini agak ramai sikit, berbeza dengan waktu-waktu yang lain. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan juga berkat di atas perkumpulan ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pagi ini muka surat yang ke-47, sunnah yang ke-14 berkaitan dengan wudu, iaitu berwudu di rumah. Semalam kita dah bahas beberapa sunnah, iaitu bermula pada sunnah yang ke-11, membasuh kaki dengan rata dengan menyela-nyela jari jemari kaki sampai kepada kedua mata kaki. Sampailah kepada perbahasan kita semalam, kita berhenti pada mengucapkan 2 kalimah syahadah dan berdoa selepas selesai daripada berwudu. Kita maklum semalam ada 3 riwayat yang dibawakan. Bila mana selesai satu orang tu daripada dia berwudu, ucapan yang diucapkan ialah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua daripada Al-Imam At-Tirmizi ditambah sikit, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga berbeza lafaznya, iaitu riwayat daripada Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dalam sunan beliau, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia punya lafaz lebih kurang dengan tasbih kafarah. Tasbih kafarah ni ialah bacaan ketika mana kita selesai bermajlis. Walaupun majlis yang ringkas, sekadar kita panggil ngetih ataupun ngopi saja, tapi ianya satu benda yang tidak diberikan penekanan. Macam kita, contoh, ramai orang muda pada pagi ini, bila mana kita lepak malam-malam, ngetih apa semua, habis selesai nak balik rumah apa semua tu, baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia bukan majlis yang ada orang kenamaan je kita kena baca yang tu. Sebab ada orang dia tengok majlis macam majlis ilmu, majlis yang very protokol, baru nak kena baca yang tu. Hatta kita menyapa jiran di sebelah rumah pun, kita nak masuk dalam rumah, dia pun nak masuk dalam rumah, kita baca tasbih kafarah. Kalau dua-dua Muslim, dua-dua baca. Kadang-kadang kita berjiran dengan non-Muslim, tapi kitalah yang baca. Okay. Cuma nak katanya, ianya sama seperti mana bacaan tasbih kafarah pun dibaca selepas selesai daripada berwudu. Jadi ada 3 lafaz, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang pertama, baca yang ni saja dah cukup. Ataupun plus Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Fadilatnya Allah Azza wa Jal
akan memberikan ruang dan peluang kepada orang yang mengucapkan bacaan ini, dia masuk syurga kelak daripada mana-mana 8 pintu tu dia boleh pilih. Tapi kita dah sebut semalam, adakah dengan berpada yang ni melayakkan dia ke syurga? Tak. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ini akan melazimkan orang tu, dia akan plus kebiasaan seterusnya. Itu normal. Hatta dalam bab keduniaan pun, kalau kita jenis suka melakukan rutin-rutin yang baik, biasanya kita akan plus, dia akan ada upgrade. Dia tidak akan berhenti satu. Macam kita dah sebut semalam, hadis tentang wanita yang memberi minum kepada anjing yang kehausan. Nabi sebut perempuan itu dimasukkan ke dalam syurga, walaupun asalnya dia satu orang yang ada benda buruk dalam kehidupan dia. Ataupun kita guna istilah kita ni, kita sebut sebagai perempuan jalang. Tapi adakah selepas pada dia beri minum anjing itu, terus dia dapat masuk syurga? Jawapannya tidak. Kata para imam yang mensyarahkan hadis, kerana kebaikan yang kecil itu mencenderungkan dia untuk buat kebaikan yang seterusnya. Itu sebab dia. Sebab tu ini benda yang penting. Sebab itulah kalau kita tengok para nabi, disebutkan dalam Al-Quran, mereka bila mana inginkan sentiasa buat kebaikan, mereka akan berdoa. Antaranya doa Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita tengok doa Nabi Yusuf, Rabbi tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Yang ni ada dalam surah Yusuf. Wahai Tuhan, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim dan jadikanlah aku sentiasa mengekori orang saleh. Sebab itu ialah cara untuk dia upgrade. Dia macam kita lah, kalau kita berkawan dengan orang yang kaki cyclist, kita akan lama-lama kita akan upgrade. Sama ada upgrade jarak kita kata apa, berkayuh tu, ataupun upgrade basikalnya makin mahal. Sama saja. Tapi dengan sebab berkawan. Jadi ini antara benda yang akan berlaku. Kalau orang kaki gym, dia akan upgrade lah. Mula-mula dia tak reti, lepas tu dia reti. Jangan upgrade yang lain. Yang kalau kita tengok sebahagian daripada orang pergi gym ni, bila mana dia berkawan dengan orang ni, dia kurangkan pakaian dia. Pakai bagi elok. Lelaki pakai longgar, jangan pakai yang ketat. Sebab ini ialah zaman fitnah. Saya sebut yang ni sebab ramai orang muda, saya nak ambil peluang yang tu. Okay. Sebab kau tengok dalam surah Yusuf, bila mana Allah Ta'ala cerita tentang waktu babak ketika mana Nabi Yusuf difitnah dengan perempuan Imra'atul Aziz, ataupun kita sebut dengan nama Zulaikha. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf, falamma ra'a burhana rabbih. Ketika mana Nabi Yusuf itu melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya, lalu dia memilih untuk berpaling daripada perempuan itu. Para ulama menyebutkan berbagai pandangan. Pertama, dinampakkan pada Nabi Yusuf wajah ayahnya, sehingga dia meninggalkan pelawaan Zulaikha itu. Sebab normalnya seorang lelaki dia akan tertarik. Pandangan yang kedua mengatakan ketika mana Nabi Yusuf dipelawa oleh perempuan itu untuk buat benda yang tak elok, apa yang dia buat? Dia labuhkan pakaian dia. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-A'raf, cerita Nabi Adam ketika mana dia makan pohon yang terlarang dengan isterinya Hawa. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran? Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma sawatihima. Bila mana Nabi Adam dia makan pohon yang terlarang tu, mengikut riwayat Israiliyat, ianya dikatakan syajaratul khuld, pohon khuldi. Sebab apa nama pohon khuldi? Sebab syaitan, iblis dia bisik pada Nabi Adam, makan buah tu kekal dalam syurga, tak jadi turun atas muka bumi. Sebab perkataan khuld maksudnya ialah kekal. Bila mana dia makan, benda yang pertama sekali berlaku pada Nabi Adam, tersingkap auratnya. Jadi sebab tu antara bentuk syaitan dia akan rosakkan manusia ialah dia singkapkan aurat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ditutup oleh kebanyakan orang, terbuka sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi itu benda yang kita kena jaga-jaga. Itu antara ruang-ruangnya. Kita boleh duduk dalam apa-apa bidang, apa-apa tempat yang kita nak, tapi jaga bab ni. Sebab permulaan keruntuhan tamadun ialah tersingkapnya aurat satu bangsa itu, sedikit demi sedikit. Okay. Jadi kita balik kepada perbahasan kita ni. Bila mana satu orang tu dia baca doa itu, dia akan dapat kelebihan, dimasukkan, diberi pilihan untuk masuk syurga daripada mana-mana pintu. Dengan sebab dia akan upgrade. Sebab orang yang berwuduk, dia tidak akan berhenti pada wuduknya saja.
Kebiasaannya, dia akan cenderung kepada salat, dia akan cenderung kepada baca Quran, dia akan menambahkan lagi amalan-amalan dia. Sebab tu para sahabat melazimi diri mereka untuk sentiasa berada dalam keadaan berwuduk. Okey. Kemudian kita tengok sunnah yang ke-14, muka surat 47, berwuduk di rumah. Amalan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam buku tu cetakan kita salah. Abu Hurairah tu kena tukar radhiyallahu anhu, bukan sallallahu alaihi wasallam. Dia tersilap cetak. Sallallahu alaihi wasallam tu khusus pada Nabi saja. Okey. Kata Abu Hurairah, Nabi kata man tatahhara fi baitihi, sesiapa yang bersuci di rumahnya, iaitu dia mengangkat hadas, hadas besar dan hadas kecil. Thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan salah satu daripada kewajipan-kewajipan yang ditetapkan oleh Allah Taala. Kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka setiap langkah yang dia gerakkan untuk ke rumah Allah itu menghapuskan dosanya, dan langkah yang lainnya mengangkatnya satu darjat. Syarat dia bersuci di rumah. Macam kita nak datang masjid pagi ni, kita tidak mengambil wuduk di sini, kita mengambil wuduk di rumah. Itu ada kelebihan yang khusus. Dalam hadis yang lain juga, hadis yang bawah tu muka surat 47 tu, Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ila al-masjid fala yushabbikanna baina asabi'ahu fa innahu fi salah." Maksud dia, apabila salah seorang di antara kalian berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, dia ambil bagi elok, bukan dia ambil cincai-cincai dalam keadaan matanya tak berapa clear, mengantuk lagi, bekas tidur pun tak hilang lagi, dia ambil bagi betul. Kita dah sebut semalam bagaimana perlunya satu orang ni dia jadualkan waktu dia berwuduk. Ini antara orang-orang yang optimis untuk sentiasa berada dalam kebaikan. Sebagaimana kita menjadualkan diri kita terhadap salat, menjadualkan diri untuk sentiasa berada dalam keadaan bersih pun perlu. Ini penting. Sebab tu untuk sentiasa berada dalam keadaan berwuduk, dan wuduk itu kekal lama, benda yang kita perlu kena jaga ialah di mana? Iaitu pada tabiat makannya. Sebab antara sebab sebahagian orang beralasan, saya ni payah ustaz nak jaga wuduk, kerana dia payah jaga makannya. Bila mana kita banyak makan, kekerapan nak pergi buang air itu lebih tinggi. Dan sebab itulah Nabi mengajar pada kita untuk makan sederhana. Bukan tak boleh makan, boleh makan, tapi manage makan itu, urus makan itu dengan baik, supaya kita boleh sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa suci. Kemudian dalam hadis tu Nabi kata summa kharaja 'amidan ilal masjid, kemudian dia pun bergerak keluar daripada rumahnya pergi masjid, fala yushabbikanna baina asabi'ahu fa innahu fi salatin. Dia sampai masjid dan dia duduk di saf-saf salat yang paling utama, of course saf yang pertama, dia duduk tanpa dia yushabbikanna asabi'ahu. Yushabbikanna baina asabi'ahu ni maksudnya dia buat macam ni, tunggu waktu salat ni duk buat macam ni. Ini ada larangan khusus. Kenapa tak boleh? Okay. Pertama, dia amrun ta'abbudi. Nabi kata tak boleh. So tak ada question, kenapa tak boleh? Sebab hari ni orang meminta logik kepada kenapa tak boleh. Cuma sebahagian para ulama, mereka mencari kenapa tak boleh buat macam ni. Sebab bila mana kita duduk, kita kan duduk sila, tunggu waktu salat, kita letak siku kita ni atas paha kita, lepas tu kita yushabbik, kita jadikan jari kita macam ni. Dia lebih mudah untuk orang tu tersengguk, tertidur, lebih mudah. Dia macam hadis larangan duduk ihtiba ataupun kurfusa ketika mana mendengar khutbah Jumaat. Duduk ihtiba ni macam mana? Tadi saudara Alif duduk macam tu tadi. Mungkin boleh buat demo sekali lagi. Itu duduk ihtiba. Duduk macam tu dalam kuliah saya tak apa, dalam khutbah Jumaat tak boleh. Itu ada larangan khusus. Sebab apa? Ada dua sebab. Pertama, pakaian orang dulu dia tak pakai seluar macam kita. Dia pakai kain. Pakai macam tu tersingkap aurat.
Sebab tu tak boleh, sebab hari Jumaat ni ramai orang. Okey. Yang kedua, duduk macam tu dia lebih mudah melenakan orang tu untuk tertidur. Itu larangan dia. Sama juga dengan nak tunggu tadi, kita nak tunggu azan subuh, nak tunggu salat subuh, jangan duk buat macam ni. Kalau yang sebelum ni dah terbuat, kita tak tahu tak apa. Tapi jangan duk buat lagi. Ini ialah adab. Kenapa? Salah satunya ialah kerana ianya lebih memudahkan orang tu comfort, selesa, duduk sehingga dia terlelap. Dan menyebabkan dia jadi keliru. Dia ni tertidur ke, bila mana dia tertidur ke tak tertidur ke, dia akan was-was pada dia ni batal wuduk ke tak batal wuduk ke, sebab tak tetap papan punggungnya. Jadi jangan buat macam tu. Ataupun kita tak buat kerana kita tak perlu cari pun hikmah dia, ataupun sebab dia. Kerana banyak benda dalam urusan dunia ni pun kita tidak meminta logiknya, tapi kita patuh padanya. Contoh saya bagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana kita naik flight attendant ni, pramugara ni, sebelum kita ni take off dengan landing ni, dia suruh kita perbetul kursi, bagi straight, ni tingkap kena angkat. Tuan-tuan pernah tanya, apa logik saya kena buat benda tu? Tuan-tuan pernah argue dia orang? Ada ke tuan-tuan sanggup bergaduh dengan flight attendant kerana tak faham apa sebab? Adakah akan berlaku plane crash kerana saya menyandar terlebih? Kita tak pernah pun. Tapi kita hormat. Ini ialah adab duduk dalam flight. Sedangkan adab duduk dalam masjid lebih besar berbanding adab duduk dalam flight tu. Tapi kita tak pernah questionable pun benda tu. Tak pernah, sebab kita ikut, kita hormati. Orang kata duduk dalam flight kena dirikan kursi, okey, kita ikut. Kena pakai seat belt apa semua, kita ikut. Kena angkat tingkap, semua kita ikut. Jangan pakai slipper pun kita ikut. Tuan-tuan tahu kan, kita naik flight tak boleh pakai slipper. Sebab kita naik flight, kita kena pakai tiket flight. Tuan-tuan faham? Kita nak naik flight, kita kena beli tiket tu. Pakai slipper tak laku, dia tak akan bagi kita naik flight. Memakai slipper selepas membayar tiket tak apa. Yang tu okey. Dia subuh ni tak boleh serius sangat. Dia kena ada something yang catchy sikit. Okey. Jadi itu antara undang-undang yang kita patuh. Undang-undang yang kita patuh. Tanpa kita bersoal, kenapa saya kena buat benda ni? Itu pun sama. Kenapa saya tak boleh buat jari macam ni? Saya seronok buat macam ni, saya lega, lepas tu saya boleh bunyikan ruah-ruah jari apa semua. No. Boleh buat tempat lain, di situ kamu tak boleh buat. Dia macam kita pergi sekolah, kenapa kena pakai baju ni, kenapa kena pakai seluar ni, kenapa kena masuk pukul ini dan sekian-sekian, kenapa kena pakai tie apa semua. Kita tak pernah questionable benda tu. Jadi itu antara adab-adab. Sebab zaman sekarang ni, bila mana sampai pada part-part adab dalam beragama, sebahagian orang dia questionable. Kenapa saya kena buat yang ni? Itu antara bentuk hati ni dia kurang terpaut dan kurang hormat pada agama. Itu antara sebab dia. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi yang disebutkan di situ. Dia sebut di situ muka surat yang ke-48, iaitu adab yang ke-15, menggosok anggota wuduk. Menggosok anggota wuduk maksudnya ialah ad-dalaku. Artinya melekatkan tangan yang sudah dibasahi yang dipakai untuk menggosok atau membasuh anggota wuduk. Menggosok adalah salah satu cara wuduk yang telah sah nasnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada sahabat Mustawrid bin Shaddad Al-Fihri, ia berkata, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a dalaka asabi'a rijlaihi bi khinsirihi." Itu hadis yang dah kita lalu semalam. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berwuduk, beliau menggosok jari jemari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya. Ad-dalq ni ialah kita gunakan tangan kita untuk meratakan air pada tempat-tempat yang dibasuh. Tempat yang disapu tak ada isu. Macam kepala, dia hanya sapuan, dia just lembap dah cukup. Dia tak perlu kepada nampak titisan air, tak perlu. Tapi untuk tangan sampai ke siku, muka, kaki ni, dia perlu nampak aliran air tu. Walaupun air tak banyak, tapi nampak kesan-kesan air tu. Dia bukan sekadar lembab saja. Okay. Jadi kena guna tangan untuk meratakan semuanya sekali. Dalam hadis yang kita dengarkan tadi, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi ni dia guna kelingking. Khinsir ni maksudnya ialah kelingking. Kita dah sebut semalam, adakah hanya kena guna kelingking sahaja? Tak boleh guna ke jari lain?
Jawapannya boleh guna, tapi kita membaca risalah ni untuk kita tengok apa yang Nabi buat. Itu dulu. Kita nak kena bersetuju di situ dulu. Sebab kita bila mana kita nak jadikan diri kita ni mengidolakan Nabi, kita akan ikut tindak tanduknya walaupun kita tak faham. Macam mana kita tengok sebahagian orang dia minat satu orang, artis ke pelakon ke apa, pakaiannya diikuti, cara makannya diikuti, tempat makannya kita cuba untuk try, ambil, participate, associate. Kita nak implement dalam hidup kita apa yang dia buat. Maka of course lebih tinggi untuk Nabi. Lebih tinggi untuk Nabi. Okay. Jadi Nabi ni dia guna jari kelingking. Kenapa? Kerana jari kelingking itu menunjukkan lebih teliti. Sebab tu kalau tengok, Nabi ni antara sifat dia, Nabi ni suka buat benda yang menyenangkan mata orang melihatnya dan menyempurnakan satu-satu benda tu ke tahap yang paling optimum, yang paling tinggi sekali. Sebab tu ada riwayat ketika mana mati anak Nabi. Sebahagian riwayat yang mengatakan mati sebahagian daripada kanak-kanak yang kecil lah. Bila mana berlaku kematian kanak-kanak tu, Nabi ni pergi ke waktu pengkebumian tu. Nabi pergi. Bila mana Nabi pergi, kalau kita nak ambil riwayat yang kata Ibrahim, anak Nabi yang meninggal kecil, waktu Nabi pergi tu, Nabi tidak turunkan jenazah Ibrahim, tapi sahabat yang turunkan jenazah Ibrahim tu, anak Nabi yang kecil ni. Ni antara anak Nabi yang Nabi sayangi. Dia meninggal ketika mana waktu setahun lebih ke 2 tahun macam tu. Bila mana dia masukkan dalam liang lahat, sahabat yang uruskan jenazah pengkebumian tu, dia sumbat tanah tu ikut suka hati. Sumbat. Nabi ni perintah dekat para sahabat, keluarkan balik, susun bagi elok. Perbuatan tu menimbulkan persoalan pada sebahagian para sahabat. Sehingga ada sebahagian sahabat bertanya pada Nabi, apa faedah kita susun bagi elok sedangkan nanti dia akan ditimbuh juga? Jawapan Nabi simple, fa innahu tuqirru 'ainil hayah. Kerana melihat sesuatu yang tersusun itu menyejukkan mata. Itu saja. Kalau benda yang kita sebut sebagai sementara je, sebab tengok susunan tanah dalam liang lahat ni sementara je. Orang tak akan biarkan liang lahat tu terbuka sampai seminggu. Baru kambus. Nak tengok mayat dia macam mana, tak. Orang kambus terus. Apatah lagi pada benda lain. Sebab tu orang Islam itu dia ada nilai ni. Sebab tu kalau ada orang dia petikai susunan kasut di masjid tak kemas, boleh beri kesan orang nampak Islam tak elok, dia ada point dalam bab tu. Dia ada point. Poinnya sangkut. Sebab tu Islam ni dia perlukan pada benda tu. Sebab tu masjid diarahkan bersih. Keadaan masjid kena sentiasa dalam keadaan yang okey, yang baik, yang sedap betul-betul. Sebab ini benda-benda ni, elemen-elemen ni dia membantu satu orang tu untuk mendapat ketenangan. Sebab tu kalau kita baca ayat-ayat Quran yang menyifatkan tentang kriteria syurga, biasanya ayat tu akan detailkan juga susunan keadaan syurga tu. Sebab tu kita akan tengok Allah Ta'ala sebut susunan bantal dalam syurga ni dia tersusun. Bantal yang duduk atas pelamin ataupun atas singgah sana yang akan diduduki oleh ahli syurga, bantal dia tu tersusun. Nak tunjuk pada kita apa dia? Walaupun satu orang tu dia jenis kaki selerak, dia memang bukan kaki kemah punya orang, tapi di sudut hati dia tetap seronok tengok benda yang tersusun. Kan ada sebahagian orang dia hidup ni dia selerak, dia jenis tak lipat kain betul. Saya ingat zaman belajar dulu dia ada mazhab yang kita belajar ni, kawan-kawan roommate ni dia jenis buat bulatan kain plekat. Tahu bulatan kain plekat? Dia nak pergi kuliah, pergi kelas, daripada subuh pakai kain plekat, nak pakai seluar, dia jatuh ke kain plekat tu atas lantai, balik kelas nanti masuk balik bulatan tu. Dia tak angkat bulatan tu. Itu dipanggil mazhab bulatan kain plekat. Yang ni tanya dia, syurga nanti okey tak kalau kain berterabur? Dia tak seronok. Dia nak juga jenis yang teratur. Sebab itulah naluri manusia. Tapi dia sendiri tu dia malah buat kerana dia malah ataupun dia kalut macam-macam lah alasan. Cuma manusia ni di sudut hatinya yang paling dalam, dia suka benda yang teratur, tersusun. Jadi Nabi pun dia mencontohkan benda tu. Bila mana ambil wuduk, dia selakan dengan jari kelingkingnya, supaya orang nampak kemah orang Islam ambil wuduk ni. Dia bukan macam orang mandi tepi pantai apa semua pakai mandi je, bukan. Dia ada satu basuhan yang sangat menarik dan unik. Sebab tu kalau kita tengok
ada satu dokumentari, tapi dokumentari ni dah lama dah. Dokumentari ni dalam bahasa Arab. Apa nama, Syekh Fahad Al-Kandari. Fahad Al-Kandari ni imam masjid, kita kira sebagai Grand Mosque di Kuwait, negara Kuwait. Dia ada buat satu dokumentari, dia pergi ke negara-negara yang belah timur ni, sama ada Korea, Jepun apa semua. Dia pergi dan dia cari orang-orang yang convert kepada Muslim di sana. Jadi dia jumpa satu orang Korea ni, dia convert Muslim dan dia tunjuk amalan agama yang dia anuti sebelum dia masuk Islam. Antara agama yang ada di sana ialah agama Shinto, agama lama orang-orang Jepun tu. Shinto ni bila mana kita nak masuk dia punya Shinto shrine ni, kubur dia ataupun tokong dia lah, kita istilahkan macam tu, dia ada basuhan dia. Dia ada cara berwuduk dia apa semua. Jadi bila mana yang Korean yang convert ni, dia ambil wuduk, lepas tu satu orang kita kira sebagai biksu ke apa yang duk jaga kawasan tu, dia tengok, dia beri komen, dia kata wuduk orang Islam lebih baik daripada basuhan kami orang Shinto. Sebab apa? Sebab si Korea ni dia dah belajar wuduk yang baik. Dia bukan macam ambil basuh berkecoh habis apa semua. Itu benda yang tak elok, tak nampak kesenian dan keindahan Islam. Nanti orang kata dia ni waktu Korea dulu pandai guna air bagus, waktu sebelum Islam. Ni lepas masuk Islam apa hal guna air macam orang tak pernah jumpa air ni. Itu antara bentuk-bentuk yang kita boleh tengok penerapan nilai. Benda tu penting. Walaupun ada orang dia kata tak ada isu pun Ustaz Abad ni. Memang tak ada isu, tapi sebahagian orang tertarik dan tertolaknya dia daripada Islam kan isu-isu ni saja. Bukan pada isu-isu yang besar pun. Okey. Diriwayatkan daripada sahabat iaitu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, disebutkan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa faja'ala yaqulu hakadha yadluk, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk lalu beliau melakukan seperti ini, iaitu menggosok, mengalirkan. Dia bukan gosok yang orang kata apa yang melampau. Dia just sapu supaya air itu, tujuan dia kalau tengok titisan air itu dia tidak membasahi permukaan yang orang tak suka tempat tu basah. Contoh macam kita kan, macam mana kita berwuduk di masjid. Ada orang lepas dah selesai dia berwuduk apa semua, dia terus masuk ke saf. Titisan air dia tu jatuh atas kapet masjid ni. Seorang okey lagi, tak beri bau lagi. Kalau 100 orang nak buat, jadi lembab kapet masjid tu, jenuh nak minta derma pula, nak tukar kapet baru pula apa semua, masuk masjid bau macam stokin. Ini semua isu-isu yang berlaku. Hanya kerana pada benda tu saja Nabi ajar pada kita untuk yadluk, supaya titisan air itu tidak membasahi secara over. Taklah sampai berkecoh sampai penuh air di lantai. Tak. Okey. Sunnah yang ke-16, hemat memakai air. Hemat ni bahasa Indonesia. Bahasa Malaysia kita ialah jimat dalam menggunakan air. Hal ini berdasarkan hadis daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdadin wa yatawaddau bil mud. Maksud dia, ini hadis yang diriwayatkan daripada Al-Bukhari dan juga Muslim. Nabi ketika mana mandi, iaitu mandi wajib, Nabi menggunakan satu sa'. Satu sa' ni hari ni ialah 500 ml ke 750 ml. Tak sampai botol seliter. Yang ni 250, 500 maknanya 4 botol ni. Itu kadar mandi wajib yang digunakan oleh Nabi. Mandi wajib ni bukan mandi lepas main bola. Dia mandi yang untuk mengangkat kita daripada hadas. Sebab ada orang dia kata, macam mana Ustaz Pak ni? Saya dengar peluh. Sebab tu Nabi dia selesaikan, dia bersihkan diri dia dulu. Segala kekotoran apa semua tu dia bersihkan. Yang mandi yang ada nilai ibadah ni dia akan guna minimum. Sebab tu kita jangan ukur dengan kebiasaan kita. Macam satu orang dia buat aktiviti lasak apa semua, yang tu memang kena guna air banyak lah, tak dapat dinafikan. Tapi mandi yang bersifat mandi ibadah ni, dia tak perlu pada air yang banyak. Kemudian dalam hadis tu kata, au kana yaghtasilu bis-sa' ila 5 amdad wa yatawaddau bil mud. Dan Nabi SAW itu bila mana berwuduk dia menggunakan satu mud. Satu mud ni besar ni lah, 250 ml air. Okey, ini untuk wuduk keseluruhan, bukan yang wajib saja.
Daripada basuh tangan sampai basuh kaki dengan basuhan 3 kali. Satu ni saja. Kita akan demonstrasi pada kuliah akan datang. Kalau tuan-tuan yang ramai-ramai ni nak tengok, kena mari pula akan datang. Kita akan demonstrasikan. Kita ada rakaman untuk tengok macam mana ambil wuduk dengan kapasiti air seperti ini saja untuk komplit. Okay. Ada riwayat daripada Ubaidillah bin Abi Yazid bahawa seorang laki-laki bertanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berapa kira-kira air yang cukup bagiku untuk berwuduk? 1 mud, jawab beliau. Lalu ia bertanya lagi, berapa kira-kira ukuran air yang cukup bagiku untuk mandi? Beliau menjawab 1 sa'. Tadi kita dah sebut dari segi isi padu dia berapa. Kata orang itu, itu tidak cukup untukku. Tengok zaman Nabi, dah ada orang petikai benda tu. Itu tak cukup untukku. Ibn Abbas dengan reaksi yang marah berkata, anak siapakah engkau? Sungguh ukuran itu cukup bagi manusia yang lebih baik daripada kamu, iaitu Rasulullah. Tengok reaksi sahabat, dia agak defensif dan agresif lah. Bila mana satu orang ni dia cuba untuk melampaui lebih sikit daripada apa yang Nabi tunjuk, maka para sahabat dia tak suka. Kalau kita nak basuh tangan, basuh kaki kerana aktiviti lain, bukan kerana kita wuduk, gunalah nak guna banyak mana pun, tapi tetap kena berjimat lah. Lebih pun tak apa. Tapi bila mana untuk wuduk, sebab wuduk ni dia ada nilai ibadah. Mandi hadas dia ada nilai ibadah. Bila mana wuduk dan mandi hadas, the best example, contoh yang paling baik ialah apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Ini tak dapat dimungkiri, tak dapat untuk kita petikai. Itu ialah cara Nabi represent, tunjukkan kaedah dalam agama ni seperti itu. Sebab tu orang Islam bila mana dia nak beribadah, dia tak perlu kepada pelengkap-pelengkap yang menyusahkan. Dia boleh beribadah di mana saja tempat yang dia nak. Sebab tu kita orang Islam bila mana kita pergi mana-mana tempat, kita boleh salat walaupun dengan kuantiti air yang sedikit. Kalau tak ada air pun kita boleh tayamum. Jadi tiada alasan, maknanya alasan itu ditutup serapat-rapatnya untuk orang ni melengah-lengahkan ibadah ataupun menangguh ibadah tu pada waktu yang lain, terutamanya salat lah. Okay. Dan diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhihi al-ummati qaumun ya'taduna fi at-tuhuri wad-du'a. Akan muncul di dalam umat ini satu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Ini hadis ini ancaman. Hadis ini diriwayatkan daripada Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Tunjuk pada kita akan sampai satu keadaan orang Islam bila mana dia berwuduk, dia melampau dalam wuduknya. Ataupun orang Islam bila mana dia berdoa, dia melampau dalam doanya. Macam mana melampau dalam wuduk? Melampau dalam wuduk ni ada beberapa keadaan. Pertama, take time yang cukup lama, ambil masa yang cukup lama, sehingga memberi alasan dia melambatkan salat kerana dia wuduk lama. Itu maksud dia. Yang kedua, penggunaan air yang cukup banyak. Itu pun maksud dia. Itu yang dimaksudkan dengan ya'tadun, melampau. Okay. Itu bab bersuci. Bab doa, berdoa yang melampau ni apa dia? Doa yang melampau ni ialah doa tanpa contoh daripada Nabi. Doa ni memang diajar oleh Nabi. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang keutamaan berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-Ku, berdoalah kepadaku, aku akan mustajabkan doanya. Dan cara untuk kita ni berdoa pada track yang betul ialah dengan kita memahami al-asmaul husna. Sebab dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala sebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang baik, berdoalah dengannya. Sebab tu kita tengok antara bentuk-bentuk doa-doa yang melampau ialah elaboration permintaan yang tak perlu. Contoh macam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Nabi ni pernah menegur satu orang sahabat yang berdoa untuk dapat syurga. Allahumma adkhilnil jannah, ya Allah masukkanlah aku dalam syurga, walau fi zawiyatin saghirah, walaupun di kaki lima yang kecil. Tengok dia berdoa. Dia doa pada Allah Ta'ala, ya Allah masukkanlah aku dalam syurga.
Kalau tak boleh yang tinggi, kaki 5 pun okey. Nabi kata kalau tak sangkut kaki 5 tu nak duduk kat mana? Ni punya mafhum dia lah. Jangan berdoa seperti itu. Jangan elaborate seperti itu, tak perlu. Kita nak syurga, kita nak syurga yang tertinggi. Walaupun kita rasa kita tak layak, sebab itu yang ditunjukkan oleh Nabi. Kita kena tamanni, berharap dengan seperti itu. Sebab ada orang ni dia over dalam doa, dan akhirnya menyebabkan doa itu ada unsur mempermain-mainkan kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab tu ihtada, iaitu duduk di bawah kesinambungan doa-doa Nabi, itu yang paling terbaik. Antaranya doa-doa para Nabi dalam Al-Quran, cukup banyak. Dan doa-doa Nabi Muhammad sendiri yang ditunjukkan dalam hadis. Kita tak cukup masa untuk bahas semua tu. Cuma kita kena ada satu kefahaman, dan kita kena buang stigma-stigma yang tak betul dalam bab berdoa dan bersuci ni. Mesti kena lama, mesti kena panjang, mesti kena orang kata apa, very crucial untuk buat benda tu. Sangat rumit. Tak. Ianya mudah, tapi jangan dimudahkan juga. Sebahagian orang dia ambil mudah pula nampak ni. Cuma nak sebutnya ialah berdoa dan bersuci, ia berada pada kedudukan yang hampir sama, iaitu kebiasaan bersuci dan kebiasaan berdoa inilah kebiasaan yang baik. Dan tempat ni jugalah syaitan akan jadikan sebagai ruang dan medan untuk menggelincirkan kita. Sama ada orang tu dia tak nak bersuci dan tak nak berdoa, cuai, ataupun sebahagian orang tu dia over dalam bersuci dan dia over dalam berdoa. Itu dua keadaan, dua side yang syaitan suka manusia dia terjebak padanya. Sebab tu kita ummatun muqtasidah. Kita umat yang sederhana, kita berada di tengahnya. Dan sebaik-baik contoh ialah daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selesai kita sunnah yang ke-16. Kita berpada situ je untuk pagi ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.